Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Situ. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, labbaik wa sa'daik. Kita kalau ayat seru kita, ya ayyuhalladzina amanu, sunat jawab apa? Labbaik wa sa'daik. Wahai orang beriman, Tuhan panggil, kita jawab labbaik, ya wahai Tuhan, kami sedia menerima dan menjunjung. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, hendaklah kamu berada bersama-sama orang-orang yang benar. Berada bersama-sama, dia tak diitlak ni. Ya, kunu itlak ay zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Zahir maklum bersama dengan orang saleh, para aulia, dalam tarbiyah dia, dalam majlis ilmunya, pendidikannya, tarbiyah dia. Kalau batin itu dia panggil apa? Rabitah. Dalam istilah sufi dia panggil rabitah. Ya, rabitah makna pertambatan kalbi kita dengan rohani, kita dengan rohani orang atas sampai kepada Rasulullah SAW. Apabila kamu telah bertemu dengan mereka, usahakanlah untuk mendapat kasih sayang mereka. Bila kamu cari, kamu tengok, kaji betul-betul dia ni minas sadiqin, maka duduk dengan dia. Maksudnya apa? Taatilah dia, ya, berikan, mendapat, cari kasih sayang, usahakan untuk mendapat kasih sayang mereka ini, orang-orang yang dikatakan ahlillah. Ya, bila kita dapat kasih sayang dia, besar nilaian di sisi Allah Ta'ala. Sebab paling kurang pun dia akan doakan kita, ya. Paling kurang di akhirat pun dia jamin kita, ataupun dia tarik, ni anak murid saya, ni orang saya, itu maksudnya. Ya, itu penting kan. Sebab tu dalam perjalanan tarik, bila isnad sanad dengan ittisal sanad disambung, di mana orang tu lain tu masuk. Sekurang-kurang di akhirat dia masuk lain tu. Ya. Dan sentiasa berpegang dan mengikut mereka. Siapa dia? Golongan siddiq. Dan keluarkanlah pandangan jahat hati dari hatimu terhadap mereka. Betul, Al-Imam Asy-Syafi'i berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ya, kau tutuplah daripadaku akan kesilapan guruku. Ya, Imam Syafi'i doa, ya Allah, kau tutup daripada aku kesilapan guru. Bermakna guru kata silap, jangan kau tunjuk kat aku tak mahu. Ya, sebab takut kita datang syak, atau kita datang apa, ragu dan sebagainya. Ya, kita tanya, guru bukan rasul, wali bukan rasul. Tinggi mana pun martabat, masing-masing ada kesilapan, kecil besar, ya, cuma peringkat dia mahfuz atau tidak. Kalau mahfuz maknanya berdosa dia macam tak berdosa. Apa maksud? Dia cepat cuci. Kita tengok dia tersilap, kemudian dia dah bercuci, kita pula pergi pegang sampai mati. Ini bahaya Ustaz ni. Wah, aku tahu tak dia pakai ini. Padahal orang tu dah balik ke Tuhan dah dekat dengan Tuhan, kita dah pegang. Ini bahaya Ustaz ni. Sebab Imam Syafi'i kata, ya Allah, kau tudunglah segala kesilapan guruku, kau tunjuk pada aku dia punya kebaikan sahaja. Itu dia. Ya, ni ada ke setengah murid yang tak kerti adab, dia cari cara pergi cek guru, dia cek guru ni betul tak betul. Macam dia hebat orang gitu. Ya, guru pula bila kau nak cek, kadang dia tunjuk dia kan, nak tunjuk dia anak depan kau, dimakan macam orang apa, ambil kau, habis tu potong. Kau datang isap okok depan kau, habis. Ya, dia datang, ada seorang budak cerita, dia nak cari mursyid. Satu orang mursyid, dia nampak budak tu datang nak cari dia kan, dia nak test depan budak, dia ambil okok, diisap. Engkau terhijab dengan rokok aku je, dia kata. Habis tu melaung dah. Ya, rokok aku ni dengan hati engkau wangi rokok aku, dia kata. Habis kan. Tu kau nak cari, jangan cari tu orang kan. Ada test kita kan mahu kita kan. Ya, sebenarnya kita minta pada Ta'ala tunjukkan orang yang boleh memimpin kita ke jalan Tuhan, jalan makrifat dan jalan syariat. Gamai berderu ke masjid mengajar, kat masjid, kat surau, kata alam keliling, jalan syariat, mengenal hukum hakam Tuhan, itu ramai. Ya, nak cari memimpin ahlillah sampai kau usul ilallah. Ya, satu guru tu kita tanya, adalah Malaysia ada 3 orang, nampak kan.
Ya, 2-3 orang dah siapa dia, Allah alam. Mana guru ni kan senang nak cari, tak? Guru yang boleh menyelami rohani kita, boleh mimpin akan rohani, tak? Jadi kalau kamu cari, jumpa betul Tuhan tunjuk, pegang betul-betul, dan cari kasih sayang dia supaya dia sentiasa memimpin kita, ya. Dan saya berpegang dan mengikut mereka, dan keluarkanlah pandangan jahat dari hatimu terhadap mereka ini. Dan saya akan teranglah ke atasmu cahaya kefakiran. Ya, Tuhan akan sinarkan nur, ya, fakir kamu pada dia. Maka hendaklah kamu menutupnya dan meminta tolong dengannya kepada Tuhanmu. Ini panggil wasilah. Ya, itu panggil rabitah. Dalam hadis Nabi kata apa? Khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yatu wa zadakum fil ilmi mantiku. Orang yang terpilih di kalangan kamu, Tuhan pilih. Siapa dia? Ya, man zakkarakum billahi ru'yatu, orang yang kamu, hati kamu jadi ingat ke Tuhan bila kamu lihat akan wajah dia, sama ada wajah zahir atau wajah rohani dia. Kamu lihat, tak, hati kamu kara. Atau orang tu cari. Wa zadakum fil ilmi mantiku, dan dia menambahkan ilmu kamu oleh mantik, pertuturan dia. Ya, kalau di Melaka arwah dia, dan semua dah tinggal arwah. Tuan Guru Haji Abdul Wahid, Sayyidina Abdul Rashid, tu orang dia. Orang tu kalau kita duduk dengan dia, hati mesti kara dengan Tuhan. Hilang yang lain, dia mengajar tu hilang lain. Pum, fokus tu. Sebab apa? Nur dia kuat. Ya, pancaran nur dia tu kuat. Tu orang tu cari tuan. Kalau kita jumpa dia, dia tak ada cerita lain. Cuma cerita jalan ketuhanan. Kalau kita cerita, kita jumpa cerita apa? Cerita projek kan. Ya, projek dia masuk aja kerja ni. Habis. Kemudian al-fakru nurun ma dumta tasturuhu fa iza azhartahu zahaba nur. Al-fakru, kefakiran tu adalah nur. Ya, kefakiran, fakir hati kita dengan Allah Ta'ala, itu dipanggil ibarat sebagai satu nur. Ya, di asal nur banyak makna. Nur ila quwwatul yakin allazi yusmiru halawatul iman wa halawatul munajah wa halatul munajah muraqabah, itu makna nur. Ya, badalan perjalanan kerohanian yang boleh makrifat Tuhan ialah roh, bukan jasad kita. Jasad keluar semua masuk liang lahat itu. Dia tu yang boleh mengenal. Siapa dia? Hakikatul insan, hakikat diri kita tu, ar-ruh. Dipanggil juga dengan asir. Dalam Quran semua ada tu. Ruh, sir, syarab, fuad, lub, semua ada nama. Dalam hadis-hadis pun ada. Ya, apa makna dia? Ialah latifatur rabbaniyah, ya, nuraniyah. Latifah, satu benda yang seni. Latifatur rabbaniyah, yang dibangsakan kejadian Allah Ta'ala di makhluk Tuhan jadikan. Ya, nuraniyah, yang dibangsakan pada nur. Ya, sebab al-anwar mataya qulubi wal asrar. Al-anwar, nur itu ialah mataya, kenderaan, ya, lil qulub, bagi hati, wal asrar, dan bagi sir. Ya, kalbi kita nak berjalan dia dengan nur kan. Bagaimana kenderaan kasifah, kenderaan jasad kita yang kasar ni ialah benda kasar. Apa dia? Besi, kayu kita buat, ya, kenderaan lori, motor, ya, kereta dan sebagainya, benda kasar. Ya, tapi nak berjalan dalam alam rohani, bukan benda kasar ni yang dalam tu, maka dia adalah nur. Tu. Sebab pancaran-pancaran nur dia kenal. Warna nur pun dia kenal kan. Qalbi apa warna dia, sir apa warna dia, syarab apa warna dia, lub apa warna dia. Ada warna tuan ni dalam alam, ya, alamil ghaib ataupun alamil malakut, alamil jabr, dibuka semua tu. Ya, kalau suruh dia tahu dan terbuka. Itu maknanya pancaran-pancaran nur. Bila nur tu sampai aja, tu. Di antara dimasukkan nur ialah al-fakru, fakir tu. Ya, fakir bermakna tak ada apa kita dan dia je. Itu makna fakir. Selagi kita rasa kita memilih, itu bukan fakir. Fakir kita tak rasa kita memilih apa pun, lenyap. Ya, tersengat daripada makna fana juga, lenyap yang lain. Orang yang fakir baru dia layak menerima madat, bantuan, faid, limpahan. Tahaqqaq bi faqrika yamuduka bi inaih. Tahqiq kamu dalam memandang fakir kamu dengan Allah, maka barulah kamu dibantu. Ya, sebagaimana ayat secara zahir, innamas sadaqat lil fuqara, innamas sadaqat, sesungguhnya sedekah, yakni zakawat, zakat tu diberikan bagi siapa? Lil fuqara, bagi orang yang fakir. Ya, dalam ilmu fiqh kita ada 3 bagi.
Pertama, fakir harta tak ada. Yang kedua, fakir nafkah. Yang ketiga, fakir usaha. Tiga ni tak ada, baru sah dia boleh terima zakat. Kalau harta dia tak ada, usaha pun tak ada. Yang satu je banyak orang keliru ni, nafkah kan. Ya, kita tengok dia harta tak ada, usaha pun tak ada, duduk seorang. Kesian dia kata, kita pun bagi, dia pun senyap ambil kan. Padahal anak dia 10 orang duk top up 500 orang. 10 orang 5,000 sebulan. Tak habis dia makan kan. Dia senyap dia tahu kata zakat dia ambil, hukum haram dia ambil. Sebab dia kaya nafkah. Ya, bila nampak air raya, berderit kita besar-besar rumah dia. Semua anak dia tu. Jawab dia tak sah, yang bagi zakat kena qada balik. Ya, mana dia tidak tahqiq dalam fakir. Mana dia pakai dua je. Dia tak ada harta, tak ada usaha, tapi nafkah lebih bercukup lah. Ya, sebab kena cek betul-betul baru dia sah terima. Dia tahqiq fakir baru dia dapat zakat. Begini yang tafsir batin, dia tahqiq fakir qalbi dia dengan Allah, baru dia dapat madad nur. Tuan buka. Ya, atau tahakkak bi fakrika. Baik. Sekarang macam mana nak rasa fakir? Orang akan nampak dia dan kurus bila tengok orang gemuk. Orang tu rasa dia gemuk bila tengok orang kurus. Dia rasa dia tinggi bila tengok orang gendah. Dia rasa dia gendah bila dia tengok orang tinggi. Apa maksud dia? Kita nak ukur benda ni, kena cari benda yang berlawanan. Fakir lawan dia apa? Kaya. Siapa kaya? Dia. Huwallah. Itu maksud dia. Maka sebut ismullah, Allah, ismu zat. Bila zat yattasib, dia bersifat. Bila sifat lahul asma', dia semua masuk. Sebab tu dia panggil Allah, dipanggil apa? Sultanul Azkar, raja bagi segala zikir adalah kalimah Allah. Sebut Allah, dia masuk habis. Ya, dengan salah satu makna dia apa? Allah Ta'ala ghaniyun, maha kaya. Bila kita syuhud memandang ghina Allah Ta'ala, kaya dia, dengan sendiri kita nampak fakir dia makhluk, hina makhluk, tertambatnya makhluk, terikatnya makhluk, ya, berhajatnya makhluk, tertumpu makhluk, semua dengan dia. Tidak boleh bergerak, tidak boleh hidup, makan hidup dan mati dia yang susun. Begitulah kaya taklah. Fakir kita tak ada apa. Bila dia tahqiq betul fakir kita tak ada apa, lenyap, baru Tuhan bantu. Itu istilah dipanggil fana. Ya, as-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan takkan berjalan melainkan dia lenyapkan pandangan dia. Ya, lenyap yang lain, yang ada sebenarnya dia. Baru kita nampak betul fakir akan dibuka. Ya, itu makna nur. Madumta tasturu, selama kamu menutupnya. Kefakiran adalah nur selama kamu tutup. Maka bila kamu menzahirkannya, nasai hilanglah nur itu. Ya, sebab sifat-sifat kalbi kita jangan zahirkan dengan orang. Warid sampai senyap. Bagaimana kalau hati kita minat kepada mengizharkan pada orang, bagaimana dalam kalbi kita ada orang. Bagaimana batal makna ikhlas kita dengan Tuhan. Ya, dia nak kita dengan dia, baru dibuka. Kemudian berkata Syekh Ahmad Ibn Mustafa Al-Alawi, al-faqru nurun yudhi'u 'ala al-fatah wa huwa lahu izzun ma dama maktuma wa man abshahu lil khalqi ba'a bididdihi wa kana lahu zullan wa wasfan mazmuma. Al-faqru nur, fakir itu adalah satu nur yang menerangi pemuda. Ya, ibarat nurun yudhi'u 'ala al-fatan, pemuda. Ya, maka dia ada apa? Berjalan dia tadi dengan nur. Nur apa? Nur kefakiran. Muda mana ni? Muda rohani dia. Mana rohani dia akan kuat sebagai orang muda, termasuk dia. Ya, bila mana dia memakai sifat fakir betul dengan Tuhan. Bagaimana pakai sifat fakir menunjukkan apa? Kuat, segak dan kemas rohani dia. Sekiranya seorang itu tidak memandang fakir dia dengan Tuhan, mana dia tak terasa keterikatan dia dengan Allah, teringkas dia. Fakir ni dia terikat. Ya, dia terikat, semua dia berhajat. Ya, jadi oleh kerana itu memandang keterikatan kita dengan Allah, dia kendaki dalam setiap lamhah wa nafas. Tiap-tiap kelipan mati nafas kita pandang lamhatin. Sebab kita zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamatin, di situ menunjukkan fakir kita. La ilaha illallah, dia bersifat ketuhanan melainkan dia. Bila dia Tuhan bermakna apa? Istighna ila an kulli ma siwa waftikar kullu ma ada ilaih. Terkaya Tuhan yang lain, berhajat yang lain kepada ini. Itu makna iftikar, berhajat, tertambat segala makhluk dengan dia. Itu dia panggil seolah-olah pemuda yang segak, berjalan dengan nur pandangan fakir, baru Tuhan bantu dia. Wa huwa lahu izzun ma dama maktumah, dan ia merupakan kemuliaan
ya baginya selama disembunyikan, ya. Ada benda-benda yang rohani dikenakan dan sembunyikan, jangan ditunjuk. Sesiapa mendedahkan kepada makhluk, maka dia menjadi sebaliknya, bom jatuh balik, maka ia adalah kehinaan dan kecelaan bagi empunyanya. Baik, sekarang dia kata fakir merupakan kemegahan ahli arifin. Ya, orang arif tu pakaian dia sentiasa iltija, fakir dia dengan Allah Ta'ala. Allah. Kemudian ahli wasilin, mana orang yang sampai. Arif, mana arif billah, bukan arif bi ahkamillah. Kalau arif bi ahkamillah itu ulama syariat. Adapun ahli hakikat dipanggil arif billah, orang yang mengenal Tuhan. Kalau ulama syariat dia mengenal bid dalil wal burhan. Kalau ahli arifin dia mengenal bizat wal wujdan, syuhud wal ayan. Itu beza dia. Kemudian ahli wasilin, mana orang yang sampai. Sampai ke mana? Sampai kepada makam ihsan yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis, anta mudallah ka annaka ta'ala. Itu hadis sahih. Kalau ibadat solat kamu lihat, mana makam ihsan dia ada dua. Satu dipanggil muraqabah dan satu dipanggil musyahadah. Atau duduk banyak tentang kerja nak buat. Perjalanan ahli muridin, mana orang yang murid yang sedang berjalan, dan nur pemiliknya selama ia disembunyikan daripada makhluk. Mana sifat kalbi kita bergantung dengan Allah, ya, sifat yang mulia ni jangan didedahkan pada orang lain, ya, kita dengan dia je. Maknanya segala sifat-sifat keelokan dalaman jangan didedahkan, dengan bahawa hati kita tidak minat, kita terkenal. Itu senang cerita, ya. Nak cari jalan kita, jangan ada dalam hati kita suka dikenal. Jalan aulia tu dan jangan ada dalam hati kita minat terkenal. Orang ni minat glamour kan. Satu peribahasa Melayu yang tak boleh dipakai. Apa dia? Ingat? Manusia mati meninggalkan nama. Itu tak boleh pakai kan? Peribahasa itu tak boleh pakai kan? Tuan-tuan buka dalam kitab Minhajul Abidin, tipuan kali ketujuh tu daripada syaitan, ya. Lepas itu macam minhaj kat masjid mulai. Dalam tu syaitan masuk 7 lorong. Mula-mula dia blok, tak payah buat ibadat, kita lawan, boleh buat, ya. Kita lawan buat, dia masuk kali kedua, kali ketiga, dia tengok orang yang tebal lagi, kuat ikhlas dia kan. Lalas dia kata, kau buat ikhlas, buat ibadat, jangan buat kena orang. Syaitan masuk, buat betul-betul kena Allah. Nasai kau mati besok, nama kau dikenang orang. Habis situ dia pusing. Sikit ujung tu pusing, ya. Mula-mula suruh ikhlas, tapi ujung tu kau dah mati besok, semua orang kenal kau, nama kau akan diangkat oleh orang. Habis batal mana ikhlas, ya. Oh, bahayanya, sulit. Sebab tu ilmu sufi ni kalau tak mengaji memang habis tadi. Man lam yataghalghal bihadzal ulum mahata musirran alal kabair wa huwa la ya'lam. Barang siapa tidak mendalami, membersih ilmu, membersihkan rohani dia, tempat tilik Tuhan tu, maka matilah ia dalam keadaan mengekali dosa yang besar-besar, ya. Sebab dia menghapuskan keikhlasan di sini tadi. Habis apabila dizahirkan kepada makhluk, bermakna apa? Hati dia minat pada makhluk, bukan dengan Tuhan, maka hilanglah nurnya dan terpadamlah sinaran dia hilang dan maka jadilah ia hina selepas mulia, ya, kerana ia tidak dizahirkan melainkan untuk mendapatkan pandangan. Manakala hati kita ada sifat suka mendapat pandangan makhluk, maka orang itu dipanggil masjun. Dia apa? Di penjara kalbi, dia takkan dapat makrifat dengan Tuhan, ya. Dan ibadat luar itu je kan, sebab tu dapat lazat manis, ibadat tak dapat. Dan kemuliaan daripada makhluk bagi mencapai tujuan yang tidak diperolehi. Ya, kita cari kemuliaan makhluk itu benda yang tak dapat diperolehi, ya. Man talaba ma lam yukhlaq ata'aba naqsah. Siapa mencari benda yang tak ada, maka dia merugikan dia. Apa dia? Kemuliaan sebenar bukan di sini, di sisi Allah Ta'ala di sana, melainkan dengan menunjuk-nunjukkan kesusahan,
dan penderitaannya, sedangkan berputus asa dari apa yang ada di tangan makhluk merupakan satu kekayaan di samping wujud sifat fakir. Putuskan hati kita daripada mengharap pada makhluk, ya, itu sifat kemuliaan, sifat kekayaan. Sebab laisal ghina an kasatil arad walakin ghinal qalb. Bukanlah kaya itu kaya harta, ya, dia melonggok harta sampai dinamakan dia hartawan. Dia longgoknya duit banyak, berbilion-bilion, namakan dia jutawan. Itu bukan kaya sebenar. Walakin ghinal qalb. Kaya sebenar ialah kaya hati. Apa makna kaya hati? Hati dia tidak disangkut dan tidak berhajat kepada makhluk. Kalau dia kaya jutawan tapi hati dia masih lagi nak pada makhluk, nak tambah, itu fakir. Orang berhajat ni apa? Fakir. Orang kaya sebenarnya dia berhajat tak? Dia dah cukup. Kepada kata wa kafa billahi alima, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Semua wirid tu menuju ke arah tu. Cukup kita dengan Tuhan tu maksudnya. Ya, kalau ada dengan lain, bermakna belum lagi masuk fakir sebenar. Ya, bagi tak ada fakir sebenar dengan Tuhan, di mana datang curahan madat, bantuan dari rohani daripada Ta'ala. Sesungguhnya Ta'ala memuji orang yang memutuskan pandangan daripada makhluk. Ya, dalam kalbi dia tak ada ma fi qalbi ghairullah. Ya, itu ucapan Syekh Abdul Qadir Jalani tadi. Tuan-tuan boleh buang je makhluk dia kalbi, bersinarlah dia jawabnya. Dia mancar nurin dan tidak suka mengadu, ya, pada makhluk. Dia mengadu dengan Tuhan dan mengeluh pun tidak. Sebab dia kata man arafallah kalla lisanu. Siapa kenal Tuhan, keluh lidah dia. Apa makna keluh lidah? No comment. Tuhan lakukan apa boleh tak ada hal. Panas tak ada hal. Hujan gibut tak ada hal lagi dia. Sebab dia telah karam memandang afal Tuhan. Ya, berlazat dengan Tuhan tu nikmat sebenar. Tapi kalau kita berlazat dengan makhluk, bila, ya, nak ikut nafsu. Oh, kena panas nak hujan nak panas gini. Oh, ikut gini. Ingat bumi apa dia punya. Ya. Sesungguhnya Allah memuji orang yang memutuskan pandangan dari makhluk dan tidak suka mengadu, ya, dan mengeluh kepada makhluk tak ada. Sebagaimana firman, ya, tengok sini. Jelas ni. Yahsabuhumul jahilul aghniya aminat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Ni ialah nas. Ada kata ilmu tasawuf ada nas. terpampang nas. Cuma dia tak kenal dia kenal buana nas dia bayar. Mereka itu disangka orang kaya, ya. Orang sangka dia kaya oleh orang yang tidak mengetahui hal dia. Kerana orang tak tahu hal itu, oh dia tak, sebab apa? Dia orang sangka kaya kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Ya, dia tahan, nak suruh nak minta tak, dia diam minta. Ini semua lambang-lambang sufi yang tinggi disebut dalam Quran. Sampai orang pun saat merasa dia ni orang kaya pun. Orang tak kenal orang kata dia kaya, padahal kadang dia lebih fakir daripada kita. Minta tak ada. Kerana mereka menahan diri daripada meminta. Sebab apa? Sebab apa kan? Dia sayangkan kalbi dia. Itu sebenarnya dia menahan daripada meminta sebab dia sayangkan kalbi yang sedap menghadap Tuhan, takut menghadap pada makhluk. Itu sebenarnya. Sebab itu Rasulullah SAW suruh kita, kalau orang beri kita satu hadiah, cepat balas. Ya, syariat adalah menuntut supaya kita ada apa? Kemesraan. Ya, balas. Hakikat supaya hati kita jangan ditambat dengan makhluk. Dia bagi, kita balas habis. Ya, kalau tak kan lama-lama diingat sampai ke mati diingat. Ya. Dia bantu aku. Yang Tuhan bagi tiap saat nikmat tak terkira, tak nampak. Yang orang bagi sampai ke mati diingat. Itu punca apa? Hati tak ada makrifat dengan Allah Taala. Ya. Atau rahsia Rasulullah suruh kalau orang bagi balas cepat. Supaya apa? Dia jangan sangkut dalam hati kita. Ya. Kemudian engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak. Oh, minta tak. Dia senyap, dia minta ni. Itu semua sifat-sifat para awliya ni yang Quran cerita. Ya, siapa yang mencongkir rahsia ni? Arifina billah. Oleh kerana itulah hakikat fakir. Tengok. Apa hakikat fakir? Sunyi daripada selain Allah. Kalbi dia sunyi lain dari Tuhan. Ma fi qalbi ghairu. Itulah dia. Sunyi dari dia dengan Tuhan. Dan menghadap sepenuh penghadapan kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Wa ilallahi turja'ul
umur. Semua tu ayat-ayat menunjuk ke arah tu. Kepada Ta'ala dikembalikan segala urusan kita habis. Tu. Dan ini adalah pekerjaan zauki. Apa perzauki? Perasaan rasa. Rasa yang ada dalam kalbi dia. Bila dapat rasa dia, bila dibuang rasa dengan makhluk. Sebab dia dibuang makhluk. Farrik galbak minal aghyar mau yamla'hu bil ma'arif wal asrar. Kosongkan kalbi kamu daripada makhluk dan syaitan penuhkan dengan makrifat dan nur. Ya, kalbi ya kan jasad. Jasad tak apa dengan makhluk. Dan itu dituntut dalam fiqh. Bermuasyarah, bekerja, bantu-bantu kerja masyarakat tu tak ada hal. Dia nak berniaga nak apa. Yang kita bincang ni dalam kitab ni, sebuah kitab semua kalbi ni. Sebab dia saja yang boleh makrifat akan Allah Ta'ala. Ya, rohani kita. Yang ni kita nak jaga ni. Ya. Bahkan para awliya kaedah dia pun abdanuhum ma'al khalqi wa arwahuhum ma'ar rabbi. Jasad dia bersama makhluk, rohani dia dengan Tuhan. Itu pakaian hebat, pakaian rasul-rasul, nabi-nabi, para awliya, para sahabat tu kedudukan ni. Jasad sama makhluk, rohani dengan Tuhan. Ya, dia tak mau jasad makhluk, hati pun bagi makhluk habis. Sebab hati dia panggil Baitur Rabb. Sebab dinamakan hati Baitur Rabb, rumah Tuhan. Sebagaimana kita kata Baitullah, rumah Allah, bukan makna Tuhan duduk situ. Tuhan tak suruh makhluk, tak bertempat. Mana tempat urusan dengan dia. Ya, kalbi untuk urusan dengan dia. Urusan apa dengan dia? Urusan paling besar, makrifat, tajalliat, futuhat atau dia. Ia tidak layak dizahirkan tu, melainkan kepada orang yang berkendak sekadar perlu. Ya. Umpama permata yang indah, ia tidak dipamerkan kepada orang ramai, melainkan sekadar keperluan. Ia juga umpama obat yang mujarab di sisi ahli arifin, kerana ia adalah ainut tauhid. Apa ainut tauhid? Itulah di tauhid sebenarnya. Apa makna tauhid? Asa. Kan? Ya, tauhid apa makna kalimah wahadah yuwahidu tauhidan masdar. Mana mengesakan, kembali kepada makna kanallah wala syai'a ma'ah. Telah ada Allah Ta'ala, tak ada satu pun serta dia. Maka tindak kalbi kita tak ada, dia je. Itu betul tauhid. Ya, i'tikad, usuluddin dah biar, dah bahas tauhid. Sini segi hakikat, mana pandangan. Pandangan esa dia je. Dia kata maafi qalbi lain lain, pergi ke arah tu. Barulah dia akan dituangkan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai bantuan yang sangat-sangat hebat. Dan kemudian berkata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma fir lana ya Allah ma salafa min az-muslimin fa inna khairal rabbana. Alhamdulillah. Allah Karim.